balik kepada isu tadi berkenaan dengan kedudukan orang Melayu di bandar-bandar. Disebutkan dan dimomokkan tentang bila pembangunan kampung baru tu dinaikkan, penduduk-penduduk asal akan diusir, dan mereka yang tidak menyatakan persetujuan akan dipaksa untuk bersetuju dengan pembangunan yang akan dilaksanakan. Itu yang dimainkan, YB. Boleh YB jelaskan? Itulah, inilah permainan yang dilakukan oleh orang-orang yang bukan pemilik pun. Ramai yang buat bising ni dan mengeluarkan komen-komen ni yang pejuang-pejuang Melayu yang kononnya lah pejuang-pejuang Melayu. Mereka sendiri bukan pemilik pun. Lalu ramai daripada pemilik, mereka memang tak duduk di Kampung Baru pun. Ya, kerana dia dah ramai orang yang memiliki lot itu, satu tu, kan kalau dia nak pergi duduk situ, dia sama adik-beradik mau bergaduh dan sebagainya, maka dia orang sewakan. Dan dia orang sendiri pun lebih selesa duduk di luar oleh kerana kemudahan yang lebih baik, yang lebih selesa daripada duduk di Kampung Baru dalam keadaan yang ada sekarang. Saya difahamkan 80% daripada pemilik tak duduk di Kampung Baru, ya. Mereka duduk di luar, ya. Kerana banyaklah kalau duduk ramai-ramai nak duduk, mana nak muat, kan? Kalau satu ada 20 nama, takkan 20 keluarga nak duduk atas satu lot banglo, lainlah kalau dah dibangunkan dan dah jadi sebagai bangunan yang bertingkat dan sebagainya. Lalu apa yang dinyatakan sebenarnya adalah lebih berbentuk sebagai propaganda untuk menimbulkan kebencian. Sebenarnya pemilik tak diusir keluar, seperti mana yang saya sebutkan tadi. Memang kita galakkan supaya mereka beli balik hartanah di Kampung Baru setelah ianya dibangunkan. Dan apa yang kita inginkan sebenarnya ialah untuk menentukan bahawa jumlah penduduk Melayu di Kuala Lumpur akan bertambah, kerana hartanah yang dibangunkan semuanya akan disyaratkan pemiliknya mesti orang Melayu, kerana itulah syarat tanah Kampung Baru. Dan apa yang kita lakukan ialah untuk menentukan bahawa adanya banyak rumah mampu milik sambil adanya rumah kos sederhana dan juga rumah mewah ataupun kondominium mewah untuk orang Melayu duduki di situ, supaya jumlah penduduk Melayu di Kuala Lumpur akan bertambah, ya. Lalu YB sebutkan jenis-jenis rumah tadi, kondominium mewah, tempat yang lebih murah dan sebagainya. Ramai-ramai sebutkan dia akan bangunkan jadi mahal dan kita hanya mampu tengok je lah nanti. Orang penduduk pun akan mampu tengok je, bukan mampu beli. So dia sebutkan Menteri Wilayah ni gebang je lah. Boleh YB explain perkara tersebut? Ya, bila kita dah dalam kita punya perancangan, kita dah kata ada rumah mampu milik. So rumah mampu milik ni memanglah dari segi kosnya adalah mengikut apa yang kita rancangkan, tidak melebihi 300,000 ya, satu unit. Itulah yang dikatakan kalau satu lot tu yang nilainya lebih kurang dalam 8,000 kaki persegi, kalau dijual 1,000 kaki persegi dah dapat 8 juta. Dengan 8 juta dia boleh beli 20 hingga 30 unit rumah mampu milik, ya. Maka bagaimana boleh dikatakan bahawa hanya menjadi mampu tengok. Dan rumah mampu milik ni memang targetnya adalah untuk masyarakat yang berpendapatan sederhana rendah, kerana itulah sebabnya angka ataupun dianya dihadkan dengan harga 300,000 seunit. Dan kalau tak silap saya, apa yang kita telah rancangkan 50% daripada pembangunan akan bersifat mampu milik, residensi ataupun perumahan, dan begitu juga dengan kawasan komersial, ya, iaitu 50% juga jenis yang mampu milik, ya. Inilah benda-benda yang
kita telah ambil kira untuk menentukan bahawa orang Melayu kita boleh kembali dan duduk di Kampung Baru dan juga boleh bertambah dengan ramai lagi golongan profesional Melayu muda yang boleh beli rumah-rumah di situ, ya. Seperti mana yang kita tahulah, dia dari Kampung Baru tu kalau dah ada dengan dia punya Saloma Link itu, ianya hanya merupakan berjalan kaki hanya 15 minit saja sampai daripada ke KLCC. Ya, lalu saya rasa ramai golongan muda Melayu profesional akan sanggup duduk dan beli hartanah di sana. Okey. Satu lagi YB, bila Tan Sri Anwar Musa sebutkan berkenaan, dia bagi hint lah, terutamanya berkenaan pembangunan kampung baru ni, dan kita boleh baca pembangunan ni tak akan diteruskan dengan alasan tidak mendapat persetujuan dan juga tak ada bajet yang mencukupi 7 bilion difahamkan anggaran. So YB sendiri sebelum ni tak ada ke calculation tentang 7 bilion tu nak dicekau daripada mana dan sebagainya? Kenapa bertukarnya kerajaan baru, duit tu seolah lesap dan ke mana hilangnya? Boleh bagi jelaskan? Ya. Bila dia kata pasal tak dapat persetujuan ni, maknanya dia menyalahkan penduduk dan pemilik Kampung Baru itu sendiri, ya. Dan saya rasa memang ini merupakan satu pemalsuan dan fitnah yang dilemparkan terhadap pemilik-pemilik tanah di Kampung Baru. Sebahagian daripada mereka tak setuju oleh kerana mereka diberitahu oleh golongan yang menghasut ni, termasuklah Datuk Seri Najib dulu dan mungkin Tan Sri Anwar Musa ni, yang menghasut dengan mengatakan sebenarnya 1,000 sekaki persegi ni terlalu rendah, ya. Berilah harga pasaran, ya, kata Anwar Musa, maka semua orang akan setuju, ya. Harga pasaran yang seperti mana yang ditetapkan oleh Jabatan Penilaian Hartanah adalah 650 hingga 850 ikut dia punya kedudukan tanah tu, lapis ke berapa dan sebagainya, ya. Dan saya tawarkan 1,000. Tu sebenarnya memang satu usaha yang agak boleh dikatakan agak berani, kerana kita menawarkan harga yang lebih tinggi daripada nilai yang telah ditetapkan oleh pihak JPH. Kalau ikut dia punya prosedur, kalau kita nak beli, dia tak boleh lebih daripada nilai yang ditetapkan oleh JPH. Kalau kita nak jual, kita tak boleh jual dengan lebih rendah daripada harga yang ditetapkan oleh JPH, ya. Tapi kalau cara UMNO buat, memang dia jual dengan lebih rendah daripada harga dan dia beli lebih tinggi daripada harga, ya. Itu pasal itulah dia jadi broker, ya. Dia nak jadi broker, maka bila dia jual lebih rendah daripada harga yang sebenar, dia dapat income ikut tepi. Kalau dia beli dengan harga yang lebih tinggi daripada yang sebenar pun dia dapat pendapatan ikut tepi, ya. Tapi kita tak buat begitu, ya. Kita ikut JPH dan kita telah tawarkan dengan harga yang lebih tinggi, 850 tu. Nak bagi lebih tinggi tu, saya ambil jalan yang selamat, iaitu dengan memberikan dalam bentuk saham, ya. Lalu orang tak setuju nak jual, ada sebahagian daripada mereka yang termakan dengan hasutan Datuk Seri Najib, dengan hasutan Tan Sri Anwar Musa, yang mengatakan bahawa harganya lebih tinggi, ya. Lalu dia nak tunggu harga yang lebih tinggi ini. Tapi alhamdulillah, selepas kerajaan PH ni dijatuhkan melalui pengkhianatan dan melalui pintu belakang dan tembok atap, maka pemilik-pemilik di Kampung Baru dah disedarkan bahawa sebenarnya itu semua propaganda, ya, semua propaganda. Bila diberikan peluang kepada Tan Sri Anwar Musa, dia kata saya town planner yang profesional, ya. Saya akan selesaikan masalah Kampung Baru ini. Saya tak perlukan masa yang lama. Sekejap je saya boleh selesaikan. Saya town planner yang profesional. Akhirnya dia selesai dengan tak buat apa-apa, ya. Dia yang paling mendukacitakan. Dan saya rasa ramai di Kampung Baru sekarang ni dia sedar, ya, bahawa tawaran yang telah dibuat oleh kerajaan PH adalah satu tawaran
yang adil dan baik, dan mereka tak akan terima tawaran yang lebih baik daripada itu.